Jazakallah khair. Allahumma ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mari kita memulakan pertemuan pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala terpanjatkan pada malam ini walaupun dalam keadaan hujan, dalam keadaan dingin. Biar cuaca yang dingin tapi jangan tuan-tuan dingin dengan saya. Biar cuaca di luar dingin tapi dingin tidaklah dingin dengan saya insya-Allah. Alhamdulillah. Kita dipertemukan sekali lagi. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya dan mereka yang mengikuti mereka itu. Mudah-mudahan kita sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus mengikuti akan jejak langkah serta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebulan yang lepas tuan-tuan, saya bersama dengan tuan-tuan dan kita tidak pernah tahu pun sebenarnya, sebagaimana saya janjikan pada tuan-tuan, saya masih ingat lagi di akhir tu saya cerita pada tuan-tuan tentang ucapan atau sebutan yang bila kita melihat sesuatu yang menakjubkan kan. Maka antara sebutan itu adalah sebut Masya Allah ataupun Masya Allah Tabarakallah ataupun Masya Allah La Quwwata Illa Billah. Dan begitu juga ada sebutan-sebutan yang lain, boleh dengan sebutan seperti mana Subhanallah. Itu kita dah bincangkan dan saya kata kita janji untuk pertemuan minggu depannya. Sik tahu juga kena PKPB tuan-tuan. Begitulah kita merancang dan Allah juga merancang, kita tak pernah tahu. Ada beberapa rahsia yang Allah sebenarnya tutup dan banyak sebenarnya rahsia yang kita tidak tahu daripada rahsia Allah yang kita tidak akan pernah tahu. Bahkan kita tidak mungkin untuk kita ketahuinya. Antaranya Allah sebut dalam surah Luqman tuan-tuan. Kalau kita buka dalam surah Luqman, ayat yang terakhir, ayat yang ke-34. Sana Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Ini ayat yang terakhir.
yang mana ada beberapa rahsia, termasuk nanti yang saya nak cerita pada tuan-tuan, yang Allah sebutkan dalam ayat ini, antaranya innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya pada sisi Allah sahaja pengetahuan ilmu tentang bila akan berlakunya as-sa'ah, iaitu akan berlakunya kiamat. Kita tahu, kita tak tahu tuan-tuan. Tanda-tanda mungkin datang daripada Nabi SAW, hadis-hadis Nabi menerangkan ini tanda-tandanya, tapi waktu bila tak ada. Itu satu, itu rahsia yang Allah rahsiakan. Wa yunazzilul ghaiz, kemudian yang kedua ialah bila akan turunnya hujan. Kita pun Jabatan Kaji Cuaca ataupun meteorologi tak pernah pun sebut pukul 6.50 turun hujan dekat Jalan Depo. Tak ada kan? Dia akan hanya sebut Kajian Ramalan Cuaca menyatakan bahawa hujan setempat-setempat di daerah Kuching dan Samarahan contohnya, setempat-setempat je. Tak tahu exactly bila waktunya turun hujan, kita tak tahu. Nah, itu kita tak tahu. Itu antara rahsia Allah. Kemudian wa yunazzilul wa ya'lamu ma fil arham, dan kita pun juga tidak akan tahu apa yang berlaku di dalam rahim seorang ibu. Walaupun sekarang ni ada teknologi untuk kita lihat menggunakan apa-apa sahaja, contoh ada teropong ke apa-apa saja, tetapi apa yang berlaku di dalam rahim, termasuklah bila roh didatangkan, kita takkan pernah tahu tuan-tuan ya. Itu rahsia Allah. Walaupun Nabi sebutkan dalam hadis, ya dalam usia begini, waktu tempoh begini, ya betul akan ada tumbuh begini, roh ditiupkan pada waktu ini, betul. Itu Nabi memberikan tanda-tandanya, tetapi exactly apa yang berlaku tidak kita akan ketahui. Baik, yang keempat ni yang saya nak sebut. Inilah yang kita rancang tuan-tuan. Apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada satu diri pun yang akan tahu apa yang dia akan buat esok hari. Tuan-tuan dah plan macam-macam kan? Esok nak pergi beli ikan kah, pergi mancing kah, pergi ngail kah? Tapi waktu tu ni dapat pergi ngail lagi kan? Musim landas macam mana nak pergi mengail tuan-tuan jadi itu perkara yang kita rancang, tetapi kita tak akan pernah tahu apa yang akan berlaku esok. Begitulah juga hari itu, bila saya katakan insya-Allah pertemuan akan datang, kita akan bincang lagi tajuk-tajuk, rupanya 7 bulan ya last jumpa kita. Lepas saya fikir 14 ke 15 bulan minggu depan saya dapat tuan-tuan. Itulah maknanya kita melihat rahsia Allah. Dan satu lagi apa yang akhir pada ayat ini, Allah menyebutkan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun, satu manusia pun yang akan tahu di bumi mana dia akan mati. Kita pun tak tahu ni tuan-tuan ya. Jangan madah kita hidup di Kuching, mati di Kuching tak. Ni tak semestinya. Kita tak akan tahu di bumi mana kita akan mati. Mungkin ada orang yang mungkin hidupnya di Sibu, matinya di Kuching. Hidupnya di Kuching, matinya di Sibu. Kita tak pernah tahu ya? Kita tak akan pernah tahu, kerana itu perancangan Allah. Tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah, inilah antara perancangan-perancangan Allah yang kita tidak pernah tahu ya? Kita rahsia-rahsia itu memang kita tak akan dapat tahu. Baik tuan-tuan, sebagaimana pada cerita saya janji dengan tuan-tuan tentang satu cerita bagaimana sahabat, kalau kita boleh sedikit ulang balik daripada apa yang telah kita katakan, bahawa boleh mengucap contohnya subhanallah, kita nanggap sesuatu yang menakjubkan tuan-tuan, sesuatu yang menakjubkan, kita boleh cakap juga subhanallah. Itu berlaku pada Nabi SAW juga ya, apabila kisah Abu Hurairah sendiri tuan-tuan, dalam satu hadis Abu Hurairah, ini pun kita dah ceritakan, apabila Abu Hurairah tahu bahawa Rasulullah datang ke rumahnya ataupun Rasulullah datang untuk berjumpa dengannya, waktu itu dia dalam keadaan janabah, dalam keadaan dia berhadas besar, maka dia apabila mengetahui bahawa Rasulullah datang mencarinya, apa yang berlaku, dia terus bersembunyi ataupun dia pergi mandi. Nabi cari-cari dia. Dan setelah dia datang, Nabi pun tanya, dari mana engkau ya Abu Hurairah? Ya, dan dia pun menjawab, ya Rasulullah, tadi ketika aku nampak engkau datang menemui aku, waktu itu aku sedang dalam berhadas besar. Maka aku tak suka duduk denganmu ya, dalam keadaan sedemikian sampailah aku rasa aku suci. Aku mandi. Itu Abu Hurairah. Dan disitulah Nabi menyebut subhanallah. Maknanya Nabi kagum dengan perilaku tingkah laku seorang sahabat itu. Subhanallah. Kata Nabi menyatakan, maha suci Allah, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya orang beriman itu bukanlah najis. Maknanya Nabi nak beritahu kepada Sayyidina Abu Hurairah bahawa sebenarnya walaupun keadaannya sedemikian, tetapi tengok dari segi adab kita tengok adabnya para sahabat jumpa dengan Nabi dalam keadaan mereka ingin suci.
suci dalam keadaan mereka tu bersih, suci dan sebagainya, mereka juga berharap sedemikian dapat berjumpa dengan Nabi. Itu Nabi kagum dengan keadaan itu. Begitu juga kita juga sudah membincangkan tentang hadis daripada Sayyidatina Aisyah tentang seorang wanita datang bertemu dengan Nabi untuk bertanyakan tentang bagaimana nak mencuci haid, darah haid. Maka Nabi pun ceritakan begini dan begini, letak minyak wangi, cuci pada laluan itu, cuci, ya. Tapi bila diulang banyak kali, Allahumma sayyiban nafi'an. Bila diulang banyak kali, maka perempuan ni wanita ni masih tak faham. Dia tak faham, lalu Nabi pun mengucap subhanallah. Itu. Nabi pun mengucapkan sedemikian, subhanallah. Di pada banyak kali pun si faham juga. Jadi itulah antara perkara-perkara yang menunjukkan bahawa kita boleh juga melihat sesuatu, bila kita sesuatu yang menakjubkan itu, kita boleh menyebut subhanallah. Dan akhir sekali sebelum masuk waktu hari itu, saya berjanji dengan tuan-tuan untuk cerita satu kisah daripada, kalau tuan-tuan buka Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, dalam hadis yang ke 2570, 2500 lebih, tuan-tuan, pada hadis yang 2500 lebih. So ada pada bab taubat, sebenarnya hadis itu agak panjang, menceritakan tentang kisah Sayyidina Hanzalah, ya, yang menceritakan tentang keadaannya. Jadi kalau boleh saya bacakan hadis itu, tuan-tuan, untuk kita nanti bincangkan di mana akhirnya Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya Sayyidina Abu Bakar datang berjumpa dengan Sayyidina Hanzalah. Kita tahu Sayyidina Hanzalah dia punya cerita, kan, cerita antara yang digelar sebagai insan yang dimandikan oleh malaikat. Maksudnya dia apabila dia gugur syahid itu, dia dimandikan oleh malaikat. Term dia saya tak ingat. Baik. Jadi itu antaranya. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim itu dinyatakan bahawa laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu Hanzalah as-Sayyidi faqala lahu. Baik, suatu ketika aku ataupun Abu Bakar mengunjungi aku, katanya, kata Hanzalah, Abu Bakar datang berjumpa dengan aku, lalu bertanyakan, kaifa anta ya Hanzalah, apa khabar engkau ya Hanzalah. Kita pun sama, kan, budaya kita pun sama, tuan-tuan, ya. Ungkapan ni biasa bila kita berjumpa, ya, tuan-tuan, tanya khabar bangsa apa sekalipun. Orang putih lagi lah, kan, orang putih ni, tuan-tuan, dia akan tanya how are you. Kenal kasih kenal, biasanya dia akan tanya how are you mate, ya, begitu macam. Orang Jawa, kabare, kan dia akan tanya kabare. Ataupun kalau kita di Sarawak mungkin pabar hitak. Itu kan menjadi kebiasaan. Bangsa apa pun, budaya apa sekalipun, malah mana-mana bahasa sekalipun, bila kita berjumpa, antara perkara pertama yang kita akan tanyakan pada seseorang sahabat kita itu, sama ada kita kenal mungkin ataupun kita tak kenal, kita akan tanya dia, apa khabar. Dan dalam keadaan apa sekalipun, kita biasanya kita akan jawab khabar baik. Ya, tuan-tuan, kan kita akan jawab dalam keadaan apa sekalipun, kita jawab khabar baik. Jarang kita bila apa tak, ya Allah, susahnya aku datang masjid tu teh, ya Allah, macam-macam masalah weh. Jarang kita buat begitu, kan. Kita akan bagi tahu kita punya masalah begini. Tak. Kita akan, walau dalam keadaan kita mungkin sakit kaki ke, kita mungkin sakit pinggang ke, asyik ada kita nak madah dengan kawan-kawan kita sakit pinggang, kita alhamdulillah baik juga lah, tetapi alhamdulillah, tapi mungkin kita begitu. Itu kan budaya kita. Begitulah apabila Sayyidina Abu Bakar datang berjumpa dengan Sayyidina Hanzalah, dia pun mengharapkan jawapan yang sama. Bila ditanya apa khabar kita, mestilah kita nak dapat jawapan khabar baik, bagus, alhamdulillah, begitu, kan, jawapan yang sama. Tapi sungguh dia tidak menyangka dia akan menerima satu jawapan daripada Hanzalah. Sayyidina Hanzalah mengatakan apa? Nafaqah Hanzalah. Nafaqah Hanzalah. Dia kata jawapannya ialah telah munafik Hanzalah. Munafik ni apa, tuan-tuan? Maksudnya dalam dua muka lah, hipokrit, ya, penipu, ya, menyembunyikan kekufuran ataupun menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keimanan, nampak macam beriman tapi kat dalam tak berapa beriman. Itu maksud munafik ni, tuan-tuan. Maksudnya seolah-olah ada talam dua muka, ya. Jadi dia kata, ya Abu Bakar, ini Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah hipokrit, Hanzalah menjadi talam dua muka. Dalam perbualan ni, tuan-tuan, komunikasi kita, kalau kita lihat dalam hadis ni disebut nafaqah Hanzalah. Dia kata
Nak tengok dalam hadis ni kata, apabila sekali-sekala kita menggunakan ganti nama, bukan ganti nama pertama. Maksudnya saya, kami, aku, dia tak pakai ana munafiq. Dia tak kata begitu. Tapi dia kata nafaqa Hanzalah, sebut nama dia. Sepatutnya dia kata ana munafiq. Tapi dia kata nafaqa Hanzalah, telah munafik Hanzalah, sebut nama lagi. Yang inilah tuan-tuan, kalau nak menunjukkan bahawa itu ganti nama ni, nak menunjukkan dia ada penekanan dia yang tersendiri. Dalam keadaan ini dia nak menekankan sesuatu. Beza dia kalau dia kata saya dah munafik, aku dah munafik, kamek tu dah munafik, kamek tu hipokrit, dia begitu lain. Ini kata Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Maka bila mendengar ini tuan-tuan, bila mendengar ini, inilah ucapan yang disebut oleh Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menyebut subhanallah. Itu suatu benda yang menghairankan dia. Ini sahabat duduk dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, mendengar terus tausiah daripada Nabi, mendengar tazkirah daripada Nabi, mendengar pidato Nabi, hadis Nabi, nasihat daripada Nabi, segalanya dengar daripada Nabi. Lalu tiba-tibanya madah apa? Dia ni seorang penipu, seorang hipokrit, talam 2 muka, 3 muka, 4 muka, segala macam lah. Tuan-tuan, jadi begitu. Dan itu menghairankan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengucap subhanallah ma taqul, apa yang kau katakan ni Hanzalah, katanya. Itu sebab itu hadis itu menyebutkan ma taqul subhanallah. Katanya qala, dan qultu, lalu dia kata, apa yang kau cakap ni wahai Hanzalah? Sayyidina Abu Bakar kata, engkau kan seorang sahabat Nabi. Maknanya ialah pada tanggapan dia sahabat Nabi, biasa datang jumpa Nabi, macam ni boleh klaim dirinya sebagai seorang yang munafik, ya? Lalu Hanzalah pun menceritakan sebab-sebab kenapa dia sebut sedemikian. Jadi dia kata apa? Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengingatkan kita dalam majlis itu, yuzakkiruna, Nabi mengingatkan kita tentang apa? Bin nari wal jannah, tentang neraka dan tentang syurga. Nah, hadis itu dan menyebutkan begitu. Dia kata, kita ni Sayyidina Abu Bakar, bila kita bersama dengan Nabi, ada satu ketika dalam satu majlis Nabi mengingatkan kita tentang neraka dan syurga. Bin nari wal jannah, tentang neraka dan syurga. Dia kata begitu. Dan pada majlis itu baginda mengingatkan kita tentang apa? Tentang perkara-perkara ini, tentang neraka, tentang syurga. Nabi ceritakan kepada kita bagaimana syurga itu, bagaimana neraka itu, apa perkara yang boleh membawa kita kepada neraka, apa yang perkara yang boleh membawa kita kepada syurga, apa yang boleh mencegah kita daripada neraka, apa juga yang boleh mencegah kita daripada syurga. Semua itu Nabi ceritakan kepada kita. Kata Hanzalah sampai dia kata hatta ka'anna ra'yul ain, kata seperti seolah-olah kita boleh dapat melihat depan mata palak kita. Macam seolah dia kata seolah-olah kita dapat nangkap dekat mata kita. Itu dia kata. Maknanya ketika Nabi menceritakan, Nabi bagi tazkirah kepada para sahabat tentang neraka dan syurga ni tuan-tuan, sahabat boleh dapat membayangkan seolah-olah inilah syurga dan seolah-olah itulah neraka. Hebatnya Nabi menceritakan keadaan itu. Kata dia hatta ka'anna ra'yul ain, seolah-olah kami dapat melihat dengan mata kami. Jadi dia, itu Hanzalah dia kata apa? Bila dia kata itu hebatnya Nabi lah sebagai seorang pemidato, sebagai seorang speaker, sebagai seorang penyampai. Kalau saya sampaikan macam ni, belum tentu tuan-tuan boleh bayangkan neraka atau syurga. Yang paling tuan-tuan memang pejam mata lah. Bila dengar kuliah saya kan, dengar pejam je. Belum tentu pejam mata dapat membayangkan. Pejam mata mungkin terus lah. Ya lain. Jadi tuan-tuan, kan, belum tentu kita dapat membayangkan apa yang saya ceritakan. Tapi Nabi SAW, para sahabat bila cerita pasal bab neraka, bab syurga, mereka semua boleh membayangkan. Sahabat-sahabat dengar, sahabat-sahabat hadir pada majlis itu. Itu. Tetapi kata Hanzalah, Sayyidina Hanzalah kata, yang menjadi masalahnya, dia kata, fa idza kharajna, apabila kami keluar min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada sisi Nabi, daripada majlis Nabi itu, apabila kita keluar, dia kata afasnal azwaj wal aulad wad dayat. Dia kata kita ni bila kita balik daripada majlis tu, kita tadi dengar kuliah, dengar ceramah, dengar tazkirah. Bila kita balik, bila kita bersurai daripada majlis Nabi, kita pun balik semula katanya kan.
Jadi apa yang kita buat, kita pun masih bila balik pulang berseronok-seronok dengan apa? Dia kata afasnal. Ni macam dia afasnal ni dia berseronok tu. Berseronok dengan siapa? Dengan isteri-isteri. Azwaj wal aulad, dengan anak-anak. Waddai'at, dan dengan segala harta yang kita ada. Jadi bila kita balik, samalah tuan-tuan, bila kita macam tu lah kan, kita dengar ceramah, dengar kuliah. Waktu time dengar kuliah, masya-Allah, kita ada orang yang khusyuk dengar kuliah, ada yang macamnya, ada yang macam begitulah, keadaan macam-macam lah kan tuan-tuan. Ada muka-muka keinsafan sikit kan, bila kita kan bila kita dengar ceramah, ya Allah, muka keinsafan, kita pun macam begitu, kita begitu. Tapi itu pun berlaku pada sahabat. Mereka bila dengar cerita Nabi, mereka ada keinsafan. Bahkan apatah lagi bila mendengar cerita tentang syurga dan neraka. Tetapi dia kata, bila kita balik, pulang ke rumah, lalu berjumpa dengan anak isteri katanya, lalu kita pun bergaul dengan anak isteri, main sama dengan anak isteri, semua anak bini semua kita main. Dan kalau kita hal-hal keduniaan, mensampai ada kereta, waktu ada kereta, kita hal kereta, motosikal, mun ada kesempatan roti canai kan. Lagilah kalau lepas kuliah subuh. Baru ni ada satu masjid ni tuan-tuan, saya kuliah maghrib minggu lepas, hari Ahad malam Senin, keluar-keluar dari masjid, ada seorang Pak Haji ni negur, mun subuh kacak gig katanya, lepas subuh lalu kita roti canai katanya. Ya katanya, yang best katanya, lepas subuh roti canai, mun lepas maghrib isyak tu si dapat katanya, kedai dah tutup katanya. Jadi itu kan macam tu, kita pun sama, kita sama, sahabat-sahabat pun sama tuan-tuan, sama. Jadi mereka menghadapi satu keadaan yang sama. Bila jumpa saudara mara, jumpa ada isteri, jumpa kawan-kawan, kita pun seronok-seronok. Jadi macam sebelum kita menghadiri majlis ataupun kita bersama dengan Nabi SAW. Bahkan ada sebahagian kita suka main-main, suka buat lawak. Bila kita jumpa dengan anak-anak, jumpa dengan isteri, hal-hal keduniaan menimbulkan keseronokan. Bahkan di dalam hadis ini, Hanzalah mengatakan apa? Nasinan kathira, kita pun lupa. Jadi lupa semua apa yang disebut oleh Nabi tadi. Itu yang menyebabkan dia kata seolah-olah dia ni jadi macam hipokrit tuan-tuan, jadi macam munafik. Waktu dengan Nabi, dengar bukan main, insaf, nangis meleleh air mata. Tapi bila balik dengan anak bini, lalu seronok-seronok, nangga unta pun disapulah unta, dicucilah unta, mandi unta. Kalau kita contoh macam sekarang lah, balik rumah, mana ada kereta kotor, kita cuci kereta dengan anak-anak, isteri dan begitu, semua gitu. Lalu kata Hanzalah, bila kita keluar, keadaan itu kita berlaku. Kita bila dengar ceramah, kita bermotivasi. Bila dengar bab neraka, bab syurga, kita sangat bermotivasi lah. Maksudnya syurga, ya Allah bestnya mun syurga macam tu, kan? Ataupun kalau neraka, ya Allah mendapat jauhkan aku, begitu. Dan inilah sebenarnya yang menjadi kerisauan sahabatnya tadi, Hanzalah, menjadi kerisauan beliau, seolah-olah apa yang berlaku padanya itu ataupun bila menghadiri majlis itu tidak ada suatu kesan langsung pun pada beliau, kan? Jadi tuan-tuan, bila keadaan ni berlaku, dia sebut tu pada Sayyidina Abu Bakar. Apa jawapan Sayyidina Abu Bakar? Qala Abu Bakrin. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun jawab, fa wallahi, demi Allah, dia kata, fa wallahi inna lanalqa mithla hadha, katanya. Aku pun sama juga. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat besar. Sayyidina Abu Bakar pun bila Hanzalah sebut macam tu, dia kata, aku pun sama juga, sama kes tu. Sebabnya ialah sahabat ni sama juga bila dengan Nabi, so mereka dengan Nabi, tazkirah Nabi, tausiah semualah, pidato Nabi semua mereka dengar, khutbah Nabi mereka dengar, memberikan keinsafan, lalu pulang. Sayyidina Abu Bakar pun dah risau dah, sama. Mun macam tu, kata kita jumpa Nabi. Jadi mereka pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selepas dia kata, qala Hanzalah, fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun bergerak pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berdua pergi. Ya, kami berdua pun pergi. Dalam keadaan itu dia pun pergi. Jadi bila mereka pergi ini, aku dan Abu Bakar pun berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami dapat berjumpa dengan, masuk dengan Nabi. Dan Hanzalah mengulangi apa yang dia sebut bersama dengan Nabi tadi. Hanzalah, qultu ya Rasulullah, kata dia berkata dengan Nabi, ya Rasulullah, nakunu indaka tuzakkiruna bin nari wal jannah. Sesungguhnya ketika kami bersama denganmu, engkau mengingatkan kami tentang
neraka, tentang syurga, hatta ka'anna ra'yul ain, seolah-olah kami dapat melihatnya dengan mata. Itu kata Hanzalah. Dia ulang balik apa yang dia sebut pada Sayyidina Abu Bakar tadi. Dia kata, ya Rasulullah, fa iza kharajna min indika, apabila kami keluar daripada majlismu, dia kata, fasnal azwaj, kami pun lupa, kami pun berseronok-seronok dengan isteri-isteri kami, kami pun seronok-seronok dengan anak-anak kami, kami pun seronok dengan harta-harta kami, nasinan kathira. Dia ulang balik apa yang dia sebut kepada Sayyidina Abu Bakar tadi. Lalu kami ni jadi orang yang pelupa. Nasinan, ya, nisyan, kita ni insan, kan, insan lupa. Kathira, banyak, kami pun lupa. Sebab itulah aku mengatakan bahawa aku ni munafik ya Rasulullah. Nafaqah Hanzalah. Jadi dia bagi reason, bagi alasan kenanya madah macam ni. Jadi tuan-tuan, lalu Nabi pun menjawab apa tuan-tuan? Walladhi nafsi biyadih, sesungguhnya demi zatku ataupun demi diriku yang berada di tangannya, di tangan Allah, di dalam kekuasaan Allah, illau tadumuna ala ma takununa indi, kata Nabi, kalau sekiranya kamu semua boleh mengekalkan cara kamu berperwatakan ketika masih bersama dengan aku. Maknanya ni tengok, jadi Nabi memberikan apa kepada kita tuan-tuan, ya, sebab peringatan kepada kita, kalau kita datang pergi majlis macam ni, dengar ceramah, dengar tazkirah, ya, contoh dengar macam kita pengajian kitab Al-Azkar ni, mengaji tentang zikir-zikir, doa-doa. Jadi kalau kita bukan sekadar di masjid kita boleh hafal doa, tetapi doa itu kita jadikan amalan kehidupan, ya. Macam pagi tadi di kuliah subuh di Masjid BDC, sebab dah akhir tahun, saya kata kita buat senarai semak, ya, senarai semak contohnya, daripada kita buka mata, bagi yang ahli masjid lah, siapa yang datang pergi masjid, bagi buka mata di rumah, buka mata, bangun tidur, masuk toilet, keluar toilet, naik kenderaan, keluar rumah. So ada zikir semua itu. Adakah kita dah tahu zikirnya? Kita hafal ke tidak zikir itu? Hafal satu hal, amal hal yang kedua. Kita amal ke tidak, kita tahu ke tidak untuk baca di mana. Jadi kita buat senarai semak itu tuan-tuan, sampailah masuk masjid apa semua, sampai kita semayang habis semua, wirid dan sebagainya, sampai kita keluar balik daripada masjid, keluar semula masjid. So kita buat senarai semak tu. Biasanya kuliah subuh sampai pukul 6.40, 6.45. Pagi tadi sampai 7.5 minit tuan-tuan, sebab buat revision. Semua buat ulang kaji. Soalan banyak pula keluar, sampai 6-7 soalan keluar. Baik. Yang ini pun insya-Allah nanti kita akan cuba buat untuk buat senarai semak, sebab Al-Azkar ini adalah himpunan zikir-zikir dan doa-doa. Dia bukan sekadar kita nak tahu zikir apa, tetapi yang penting zikir ini perlu menjadi amalan, melazimi zikir, melazimi doa-doa yang ada. Bagi kita yang tuan-tuan ada peluang untuk datang pergi masjid ni, peluangnya sangat banyak. Bermula daripada kita buka mata kita itu tuan-tuan, maka kita kena mengamalkan, melazimi zikir-zikir. Dan zikir itu bukan sekadar untuk jadi pendinding, bukan sekadar untuk jadi penahan, ya, daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Bahkan zikir itu mampu untuk memberikan ketenangan pada kita. Saya bagi contoh tuan-tuan, waktu saya masih ingat saya mula buka kitab Al-Azkar di masjid ini, yang biasanya saya akan kongsi ialah doa keluar rumah. Kalau tuan-tuan masih ingat lah, tuan-tuan masih ingat, doa keluar rumah, saya kata baca bismillahi tawakkaltu ala Allah, itu satu. Tetapi ada doa yang lain yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzal. Kalau kita mampu hafalkan doa itu dan baca dan kita faham, insya-Allah pergi masjid kita akan blok parking orang lain. Betul tuan-tuan? Sebab di situ semoga kita dalam doa itu kita berdoa pada Allah supaya kita tidak berbuat dosa dan orang lain pun tak berbuat dosa pada kita, antaranya. Sebab kadang-kadang kita asyik perasan bila dia datang pergi masjid tuan-tuan, oh penuh dah penuh. Mungkin situ okey, masjid tu ada mungkin ada 200 parking. So siklah penuh gila. Cuba tuan-tuan pergi masjid Darul Barakah BDC yang ada 22 aja parking ataupun 25 aja parking. Yang datang 50 orang, 70 orang. Ya, jadi ada kecenderungan untuk orang blok parking orang lain. Jadi kalau kita datang keluar masjid membaca doa yang itu, kita mungkin tidak akan ada niat pun untuk kita blok parking orang. Walaupun mungkin kita tahu yang ni kita tahu kereta siapa, tu motor siapa kita tahu. Mungkin kita blok sekejap, okey, no problem. Tapi mungkin kita blok lama, orang contoh tiba-tiba sakit perut nak keluar, lalu dia dapat keluar, kena blok dengan kita. Ataupun paling mudah lah, paling ringan tuan-tuan, kita masuk masjid, selipar kita atas selipar orang lain. Lagi dahsyat kan? Sepatutnya kita ni selipar kita susun elok-elok, kacak-kacak bagus, kan? Ini kadang-kadang masjid, ya Allah, seliparnya sebelah pasang di selatan, sebelah pasang di utara.
Tapi alhamdulillah masjid. Jadi kita kena jadikan kebiasaan. Jadi Nabi kata, bila kita boleh ni, kata Nabi, walladhi nafsi biyadihi illa tadumuna ala ma takununa indi, kata Nabi, kalau kita boleh mengekalkan cara kita berperwatakan, cara kita berperanan, tingkah laku kita sama macam kita depan Nabi ketika kita balik, katanya kepada kepada sahabat tadi, wa fi dzikri, dalam keadaan kata Nabi SAW, kalau dalam masjid kita dengan majlis perwatakan keinsafan itu kita bawa keluar, contohnya kita insaf tadi dengan hal neraka jadi insaf, lalu kita keluar pun kita insaf juga. Dan wa fi dzikri maknanya kita bawa keluar benda tu, benda ni menjadi sentiasa ingatan kita. Maka kata Nabi SAW, balasannya adalah, kalau kita mampu untuk mengekalkan ni tuan-tuan ya, apa balasan dia? Nabi menyebutkan la safahatkumul malaikah. Kita nanti akan ada malaikat yang datang pada kita untuk, bukan manusia yang datang, tetapi malaikat yang datang untuk apa tuan-tuan? Berjabat tangan mengucapkan tahniah kepada kita. La safahatkumul malaikah. La safahat ni tuan-tuan ialah berjabat tangan. Dan berjabat tangan bukan setakat salam, tetapi dalam erti kata la safahat ni berucap tahniah. Maksudnya bukan sekadar salam, tetapi juga malaikat mengucapkan tahniah. Siapa yang saya mahu tuan-tuan? Kita, mungkin kita dapat salam dengan VVIP, contohlah ya, siapa kata tiba-tiba datang ke, Agong datang ke, tuan-tuan dapat salam, dapat salam, jangan kata kejap tuanku, siap ambil gambar selfie dulu kita. Bangganya kita bila kita dapat salam dengan VVIP. Kena tu lagi lah kan, senang kan, maknanya kita ambil selfie, ambil gambar dulu. Itu bangga. Kita dengan manusia pun kita berbangga, apatah lagi kalau yang bersahabat tangan atau mengucapkan tahniah itu adalah malaikat. Ya, bukan manusia yang datang tuan-tuan. Jadi Nabi menyebutkan la safahatkumul malaikah. Dan malaikat ni akan datang kepada kita, approach kita bila ala furushikum. Furush ni tuan-tuan, couch. Ya, bahasa Inggeris. Dia punya ni sofa bed lah, senang cerita. Dekat kita punya sofa bed, ataupun dalam keadaan kita berehat lah maksudnya. Di atas katil. Furush ni katil ataupun tempat kita berehat lah. Ala furushikum. Maknanya malaikat akan datang kepada kita ni dalam keadaan kita rehat-rehat. Malaikat akan datang memberi ucapan tahniah. Dan juga wa fi turukikum tarik, jalan. Kita di jalanan pun malaikat boleh akan datang. Ya, dalam akan datang, maknanya akan datanglah malaikat mengucapkan tahniah kepada kita. Di mana? Di atas pembaringan kita, di atas katil kita, di atas sofa tempat kita duduk ataupun kerusi tempat kita duduk ya. Dan di jalanan kita. Bahkan Nabi kata, tak cukup dengan itu, Nabi sambung, wa fi turukikum, iaitu di atas jalanan-jalanan juga. Malaikat akan berada di sepanjang jalan untuk kita ke mana kita nak pergi, dan malaikat akan datang untuk berjabat tangan dengan kita ucapkan tahniah. Ini tuan-tuan ya. Maka sebab itu kata Nabi, walakin ya Hanzalah, Nabi menyebutkan di akhir hadis itu, tetapi wahai Hanzalah, Nabi sebut sa'ah wa sa'ah. Nabi ulang ini 3 kali. Perkataan saat ni Nabi ulang 3 kali. Sa'ah wa sa'ah. Sa'ah ni dalam bahasa Arab bererti detik, masa, ataupun sa'ah juga boleh bermaksud kiamat tuan-tuan ya. Jadi sa'ah wa sa'ah Nabi ulang 3 kali. Jadi maksudnya di situ Nabi mengatakan bahawa wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, Nabi menyebut kat situ diulang 3 kali. Artinya untuk satu tempoh ke satu tempoh yang lain. Betul lah dalam kehidupan ini bukan kerja kita zikir di masjid sepanjang masa, kata Nabi. Ada ketikanya kita perlu dengan isteri, ada ketikanya kita perlu dengan anak-anak, ada ketikanya kita perlu dengan harta-harta dunia kita. Betul, itu jawab Nabi. Sa'ah wa sa'ah, kata Nabi, ada masanya kita akan duduk dengan isteri, ada masanya kita akan duduk dengan anak-anak, ada masanya kita akan, mohon kita zikir sepanjang masa duduk di masjid, memanglah jadi kita duduk dengan isteri tuan-tuan. Sebab itu, itulah Nabi menyebutkan as-sa'ah wa sa'ah, iaitu Nabi kata dalam hidup kamu ni ada masa-masa yang tertentu. Jadi kita peruntukkan masa untuk Allah, kita peruntukkan masa untuk ahli keluarga, kita peruntuk masa untuk saudara mara, kita peruntukkan masa untuk harta kita sedikit. Memang betul. Itu kata Nabi, dan Nabi bahkan Nabi mengakui as-sa'ah wa sa'ah, kata Nabi. Memang setiap itu memerlukan masa untuk kita ni. Cumanya dari segi kita kena pandai meletakkan keutamaan masa yang mana lebih kita ni. Mudah-mudahan kita
harta kita itu tidak menjadikan kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mun dah maghrib, dah dekat azan, kita tahu dah dekat azan, waktu ialah juga kita tengah spray kereta, waktu ialah cuci kereta. Tapi memang betul tuan-tuan, waktu paling best cuci kereta waktu maghrib lah. Main orang cuci kereta time maghrib, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang heran juga kan, dah tahu. Jadi masa tu, sebab itu masa kita kena guna baik sebaik mungkin. Dan kita kena, sebab itu Islam mengajarkan kita tentang waktu solat ni, mengikut waktu-waktunya. Innas solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu ini, waktu-waktu solat ni ada ditulis untuk kita ni, ditulis setiap waktu dia tu, waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi kita kena pandai dia punya time management. Bukan makin dekat maghrib makin cuci kereta, makin dekat maghrib makin pergi kedai makan, makin dekat maghrib pergi pasar malam. Kan ramai begitu. Ada satu masjid di Semarahan, tak mau sebut masjid apa, masjid depannya ada pasar malam. Malam ya, antara orang pergi pasar malam dengan pergi masjid, lebih ramai orang pergi pasar malam. Gitu, jadi sebab itu ini hasil daripada hadis ni. Sebenarnya saya nak kongsi dengan tuan-tuan ialah tentang bila menyebut sesuatu yang menghairankan, menakjubkan, maka kita boleh juga menyebut perkataan seperti subhanallah. Maka kita boleh menyebut itu subhanallah. Dan ini bersandarkan kepada hadis ini, hadis yang panjang tu tadi, bahawa Sayyidina Abu Bakar menyebut subhanallah bila melihat sesuatu yang menghairankan padanya. Begitu juga dalam hal-hal yang lain yang kita pernah bacakan kepada tuan-tuan tentang ada satu lagi hadis, itu saya rasa habis hadis itu, hadis yang ke-2750 itu dalam Sahih Muslim, bab taubat. Bab taubat itu satu. Ada masa lagi ke? Okey. Ada 5 minit lagi insya-Allah. Baik, saya sambung kepada bacaan hadis dalam kitab Al-Azkar ini, iaitu tentang membaca subhanallah tadi, membaca subhanallah apabila melihat sesuatu yang menghairankan. Dalam hadis yang ke-983 tuan-tuan, dalam riwayat dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran Husain ni tuan-tuan, seorang sahabat Nabi SAW yang saya mungkin pernah cerita pada tuan-tuan. Kalau ini ulangan, tuan-tuan dengar ajaklah ulangan. Sayyidina Imran bin Husain antara sahabat Nabi yang menjadi periwayat hadis, dan beliau di hujung hayatnya mendapat satu sakit, sakit perut, sakit dalam perut yang kronik. Sayyidina Imran bin Husain. Tapi dia punya sakit perut ni bukan 3 tahun, bukan 3 bulan, bukan 3 minggu, bukan 3 hari. Kita sakit perut 3 hari rasa dah nak mati dah tuan-tuan. Saya pernah kena sakit perut diarrhea 6 hari tuan-tuan. Balik daripada Indonesia, dekat Indonesia saya ada kena apa-apa, sampai di KL, waktu tu pula hari pertama puasa. Bayangkan tuan-tuan, pertama puasa, hari kedua puasa kena diarrhea. Itu 6 hari kena. Itu rasa macam ya Allah, tapi tetap juga puasa diteruskan juga. Walaupun diarrhea tu 10 kali pergi toilet satu hari tuan-tuan. Itu memang pengalaman sekali. 2016 ke 2015 saya ingat, lebih kurang begitu. Sakit perut. Tapi Sayyidina Imran bin Husain bukan 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, bukan, 30 tahun dia punya sakit dah. Sehingga dibuatkan lubang, dia punya, diceritakan dia buatkan lubang dia punya tempat pembaringan dia tu. Bahkan dinasihatkan untuk dia pergi berubat, dia tak berubat. Apa yang dia kata? Dia kata, kalau ini Allah suka, maka aku lebih menyukainya. Tengok sahabat tuan-tuan. Dia kata, orang suruhnya datang pergi berubat, dan pergilah berubat sikit, pergi. Tapi dia kata, kalau ini yang Allah suka, maka aku akan lebih menyukainya, sebab Allah bagi dia begitu. Ini Sayyidina Imran bin Husain. Apa disebut dalam hadis ini tuan-tuan, yang panjang juga hadisnya, kisah tentang seorang wanita yang ditawan. Kemudian wanita ini dapat melarikan diri dan menaiki unta Rasulullah. Tengok, dia punya dapat larikan diri, unta Nabi lagi dimbak lari tuan-tuan. Serta dia bernazar kepada Allah, dia bernazar apabila Allah menyelamatkan dia, kalau dia dah terselamat, sebab ini dia tawanan dia kalau dia terselamat, dia akan sembelih unta ni, dia kata. Maksudnya macam kita kini tu lah, kita ada dapat motosikal bagi kita melarikan diri. Motosikal tu lepas dah kita larikan diri, kita letupkan je motosikal. Maksudnya kita ambil analogi begitulah tuan-tuan. Jadi ketika dia datang, para sahabat memberitahu hal ini kepada Nabi, lalu Nabi menyebutkan subhanallah. Ini pun suatu perkara yang menghairankan atau menakjubkan, tapi bukan menakjubkan hairan sebab bangga, tapi suatu perkara yang Nabi macam pelik lah. Dia dah dapat lari, bawa lagi lari unta Nabi, tetapi dia tu. Jadi Nabi mengatakan subhanallah bi'sa ma jazatha, alangkah buruknya balasan itu. Maksudnya
benda yang dia nak balas tu benda yang buruk. Nazar dia tu suatu nazar yang buruk lah maksudnya. Itu menghairankan Nabi. Dah benda dapat melarikan diri, dia dah dapat, tapi masih juga tidak berterima kasih. Baik itu tuan-tuan. Itu antara perkataan yang disebutkan menggunakan sebutan subhanallah, ya, subhanallah. Maka yang lain-lain tadi kita sekali lagi kita ulang bahawa kita bila melihat sesuatu yang menakjubkan kita boleh menyebut masya-Allah, masya-Allah tabarakallah, masya-Allah la haula wala quwata illa billah. Bahkan kita menyebut subhanallah juga sebenarnya kita juga boleh menyebut la ilaha illallah. Ya, boleh la ilaha illallah, biaqtu apa hal biaqtu la ilaha illallah, boleh juga. Ya, disebutkan dalam kitab ini boleh menggunakan subhanallah, boleh menggunakan la ilaha illallah dan seumpama dengannya. Nauzubillah pun boleh juga tuan-tuan. Ya, sebab itu kita ni tuan-tuan, kereta tuan-tuan, kereta. Saya mungkin pernah sebut ni di sinilah. Apa maksudnya? Kita kebanyakan kita kalau nak tahu kereta orang Islam, kita nanggak keretanya. Ada stiker sih. Stiker, banyak stiker kan. Stiker naik kereta, doa naik kenderaan, masya-Allah tabarakallah. Kadang-kadang ada stiker ayat kursi, penuh ayat kursi. Siapa yang baca ya? Orang yang kat belakang baca. Orang kat belakang. Nasib je kah surah Yasin tuan-tuan. Kalau surah Yasin, best je orang kat belakang dapat baca Yasin free kan. Tapi jarang ada perkataan apa tuan-tuan kat kereta tu? Nauzubillah, tak ada pula stiker nauzubillah. Kalau ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun ada, tapi dekat ben jenazah. Yang ni. Kereta kita tak nak letak pula innalillah. Jadi tuan-tuan ya. Jadi itulah antara sebutan-sebutan kena melazimi lidah-lidah kita ini dengan sebutan-sebutan tersebut. Jadi mudah-mudahan ini menjadi amalan saya dan amalan tuan-tuan lah, untuk kita membiasakan lidah kita, membasahi lidah kita dengan sebutan zikrullah, insya-Allah. Bukan sahaja sekadar pendinding, tetapi dia juga sebagai usaha untuk kita dapat ketenangan dalam hati, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.